1 hari bulan bermula lockdown ini, kerajaan kerugian 2.4 bilion sehari. Kalau 2 hari lockdown, dia dah almost dekat-dekat 5 bilion. Kalilah setiap hari tu selama 2 minggu, berapa kerugian. Kalau kata 2 hari saja, kita dah boleh tanggung untuk kos vaksinasi. Hanya 2 hari kita lockdown. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu lagi kita dalam channel Bicara Ambo. Subscribe, loceng untuk kita berkongsi setiap apa yang terbaru dan terkini. Salam lockdown kepada semua rakyat Malaysia. Stay at home, duduk rumah, keluar untuk beli barang je. Itu sebenarnya objektif yang diambil oleh kerajaan. Cuma masih ada yang mempertikaikan kenapa sekarang baru buat lockdown bila dah 9,000 lebih kes baru nak buat lockdown. Harus kita ingat, mungkin ada kekangan-kekangan yang tidak membolehkan kerajaan membuat lockdown terlalu awal. Mungkin ketika itu menteri yang menjaga ekonomi berkeras untuk tidak ada lockdown kerana takut memberi kesan kepada ekonomi. Dan hari ini, 1 hari bulan bermula lockdown ini, kerajaan kerugian 2.4 bilion sehari. Kalau 2 hari lockdown, dia dah almost dekat-dekat 5 bilion. Kalilah setiap hari tu selama 2 minggu, berapa kerugian. Kalau kata 2 hari saja, kita dah boleh tanggung untuk kos vaksinasi. Hanya 2 hari kita lockdown. Sekurang-kurangnya kita melihat itu adalah satu tindakan ataupun pendekatan yang cukup positif daripada kerajaan. Kerajaan mendengar dan menunaikan permintaan ramai rakyat-rakyat yang sebelum pada ni dialah yang nak balik kampung. Dialah yang marah kat kerajaan tak bagi beraya. Dan selepas hari raya dia jugalah yang bagi tahu kata kenapa tak buat lockdown. Okey, hari ni dia dah dapat lockdown. Dan masih ada benda yang dipertikaikan. Pertama, macam saya cakap tadi, kenapa tak buat awal lagi lockdown? Itu saya jawab, kekangan ekonomi itu mungkin. Orang kata menteri ekonomi berkeras juga tak nak lockdown sebabkan orang kata mungkin kerugian kepada pendapatan negara dan sebagainya. Tetapi kita harus ingat, bila dia dengar pengumuman yang dibuat oleh Datuk Seri Ismail Sabri, itu buka, ini buka, itu buka, ini buka. Apa bezanya? Ya Allah, banyak bezanya. Daripada beratus sektor, hanya 17 sektor yang dibenarkan. 17 sahaja. Antaranya, saya tak nak sebut satu-satu lah. Antaranya, benda yang melibatkan TMB, bekalan air, itu sektor-sektor yang dibenarkan. Pembuatan untuk makanan, tak jual bahan makanan, kang. Kebulu pula nanti, kang. Ini sektor-sektor yang dibenarkan. Oh, kilang ada juga buka. Berpuluh ribu jenis kilang. Bukan beratus, berpuluh ribu jenis kilang. Kilang yang dibenarkan beroperasi hanya 12 jenis kilang. Apa 12 jenis itu? Yang buat PPE untuk kebaikan masa lockdown ni lah. Kilang yang buat makanan, kilang proses petrol, untuk mengangkut tadi, logistik. Tak mengangkut barang, nanti kan kita order barang tak sampai. Itu benda-benda yang dah dikaji. Tahu atau tidak, daripada lockdown ini, daripada keputusan lockdown ini, kerajaan telah memastikan ataupun menghadkan pergerakan 13.5 juta manusia. Kita ni 13.5 juta pekerja-pekerja, tak kira daripada pelbagai sektor. Anda kata semua sekali 15 juta pekerja-pekerja ni, orang-orang yang bekerja tanpa lockdown. Tetapi bila kita istihar, bila kerajaan istihar lockdown, ia telah memberhentikan pergerakan 13.5 juta rakyat yang bekerja. Takkanlah tak ada kesan. InsyaAllah kita mendoakan kesannya. Kita mengharapkan kesan yang positif. Dan sebelum ada apa-apa keputusan, baru 1 hari, ini hari pertama kita buat lockdown, dah bunyi macam-macam. Oh, banyaknya senarai dibenarkan. Oh, kilangnya masih beroperasi. Betul ada kilang yang beroperasi, tapi hanya 12 jenis kilang yang dibenarkan. Oh, banyak sektor yang dibenarkan. Ya, daripada beribu, kita hanya benarkan 17 sektor saja. Sektor yang berkaitan makanan, operasi, TMB. Nanti kan ada breakdown TMB, tak ada elektrik ke apa semua sekali. Siapa nak maintain? Kita juga mengamuk, tak ada elektrik kat rumah. Bekalan air putus, kita juga mengamuk, susah tak ada air.
Alright, so sektor-sektor ini dibenarkan sektor yang paling penting. Alright, essential. Jangan menuduh sebelum benda tu kita lihat kesannya, rasional lah sikit. Alright, jangan semua benda nak dibangkang. Alright, dan saya melihat ada beberapa cetusan daripada ahli-ahli parlimen yang cukup positif, yang memohon ketika inilah ahli-ahli parlimen, wakil-wakil rakyat, DUN ke, ataupun pimpinan-pimpinan masyarakat turun dengar. Bukan hanya orang kata menjadi keyboard warrior, menaip itu tak betul, ini tak betul. Alright, turun tanya orang kampung yang susah. Alright, salurkan keadaan-keadaan yang betul-betul membebankan, salurkan kepada saluran yang channel yang betul, insya-Allah. Alright, maknanya pelbagai kemudahan, pelbagai bantuan telah disediakan. Atas kita nak ataupun tidak aja untuk bantu. Rasional, sebab semua apa yang dibuat adalah untuk kebaikan kita semua, kita rakyat. Berhenti mendiding jari, berhenti menjadi keyboard warrior, berhenti menuduh itu dan ini. Hari ini ambil masa 14 hari, 2 minggu ini yang betul-betul kritikal untuk kita pastikan lengkuk jangkitan itu menurun sampai ke satu tahap yang membolehkan untuk kita kembali normal. Dan insya-Allah apa pun penyelesaiannya, vaksin. Alright, insya-Allah saya lihat orang kata ada perkembangan vaksin, orang kata program vaksinasi. Pastikan setiap jiran anak beranak kita pergi vaksin, pergi ambil vaksin. Jangan percaya dengan berita-berita yang tak betul. Alright, ini tugas kita sekarang ni untuk memastikan semua orang yang daftar untuk mengambil vaksin pergi pada temu janji yang telah ditetapkan. Jangan jadi macam setengah-setengah tempat, berpuluh ribu tak pergi ke temu janji itu. Itu menyebabkan masalah kepada kita juga nanti. InsyaAllah kita sama-sama berjuang. 14 hari yang kritikal, kita pastikan orang kata jangkitan itu menurun. Dan sama-sama kita duduk rumah lah sekejap. Okey, duduk rumah, pastikan kita berjaya. Assalamualaikum.